Buletin Didik 30 April bersama saya Nur Alifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prosedur operasi standard SOP bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri dan rentas daerah dijangka diputuskan minggu depan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum sebarang keputusan dimuktamad. Pasal kita tengok kes semakin meningkat. Selangor ni semalam 1,000 lebih. Jadi seluruh Malaysia pun nampak dah daripada 2,000 lebih dah jadi 3,000 lebih. Mungkin kita akan dengar pembentangan daripada Kementerian Kesihatan. Apa nasihat yang akan diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab SOP yang kita keluarkan berdasarkan nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Beliau turut mengulangi keputusan kerajaan bahawa rentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Datuk Seri Ismail berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian di antara Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat ATM yang diwakili pengerusi jemaah tertingginya Tengku Puteri Sri Teja, Puan Sri Tengku Muhaini Sultan Ahmad Shah dan MGate Emerging Technology Senjam Berhad di Rumah Bakat ATM Kamp Kemensah, Kuala Lumpur. Kerjasama itu bagi merealisasikan program e-bakat yang bertujuan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan ahlinya, seterusnya menjadikan mereka usahawan yang dapat menjana pendapatan tambahan keluarga. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menggesa orang ramai supaya lebih berdisiplin dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP. Baginda menzahirkan kegusaran dengan penutupan sekolah di negara ini selain tahap pematuhan SOP di bazar dan majlis kerajaan di beberapa negeri yang masih belum mencapai tahap memuaskan. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadli Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah maklum kes jangkitan harian COVID-19 di negara ini sudah mencecah 3,000. Justru rakyat dinasihati tidak hilang fokus dan sentiasa berwaspada demi kesihatan dan keselamatan diri, ahli keluarga dan masyarakat. Titah baginda kesan gelombang keempat COVID-19 yang jika berlaku juga mengancam lagi ekonomi dan sosioekonomi rakyat. Baginda juga berharap rakyat segera mendapatkan rawatan jika bergejala dan mengasingkan diri sekiranya positif atau ditakdirkan sebagai kontak rapat. Selain perlu jujur pada diri sendiri dan masyarakat dengan mematuhi arahan kuarantin dan SOP bagi mengelak kemudaratan. Mengambil keberkatan Ramadan, Seri Paduka Baginda mengajak rakyat untuk mendoakan negara sentiasa diberkati dan dilindungi dari ancaman COVID-19. Keputusan Kementerian Pendidikan KPM memansuhkan ujian penilaian sekolah rendah UPSR bukan satu keputusan terburu-buru. Menurut Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin, keputusan dibuat selepas mendapat pandangan dan perbincangan daripada semua pihak termasuk ibu bapa dan murid. Selain kajian mengenainya sudah dibuat sejak tahun lalu. Kita lihat satu persatu apakah pandangan yang diberikan. Sebab orang kata, alah dengar 2-3 orang cakap, buat keputusan. No. Tidak, It's not as simple as that. Ianya tidak semudah itu. Ianya merupakan satu proses yang mendalam. Sejak tahun lepas lagi ni, kami kaji satu persatu untuk melihat bagaimanakah kaedah yang terbaik. Ya, kerana kita lihat bahawa dalam konteks COVID-19 ini, kita perlu belajar apa yang kita belajar daripada apa yang berlaku, daripada situ ambil pengajaran dan melihat bagaimanakah kita boleh bergerak ke hadapan dengan pendekatan yang lebih baik. Susulan itu, Datuk Dr. Razi berkata KPM akan menambah baik penilaian bilik darjah PBD untuk memastikan potensi setiap pelajar dikenal pasti sejak awal. Penilaian itu tidak terhad dalam akademik semata-mata. Bukan saja akademik, ya. Betul. Kita boleh tumpukan pada sahsiah murid, tentang pembangunan emosi murid, tentang pembangunan fizikal murid. Kita boleh tengok tentang adab. Betul. Kita boleh tengok bagaimana murid ini cara berfikir mereka, artikulasi mereka. Banyak pendekatan yang kita boleh gunakan. Jadi apabila sampai ke tahun 6, dengan intervensi yang dibuat di sepanjang tempoh tersebut, kita akan lihat bahawa sampai tahun 6, insya-Allah murid ini ready untuk sekolah menengah pula. Beliau berkata demikian ketika hadir wawancara khas Buletin Didik saluran Didik TV. Tambahnya, guru berperanan untuk mengenal pasti potensi serta kelemahan pelajar agar mereka bersedia ke peringkat sekolah menengah. KPM juga akan memastikan tahap pentaksiran guru selari untuk setiap sekolah seluruh negara.
5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi utama setuju melanjutkan pemberian 1 GB data harian percuma kepada semua pelanggan masing-masing sehingga 31 Julai 2021. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam satu kenyataan memaklumkan persetujuan membabitkan Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile dan Telekom Malaysia. Pemberian data percuma itu diberi secara harian sejak April tahun lalu bertujuan membantu rakyat menghadapi norma baharu digitalisasi ketika dilanda pandemik COVID-19. Tempoh itu sepatutnya tamat hari ini dengan beberapa kali lanjutan diberikan. Lanjutan terbaru dibuat sebagai sokongan tambahan kepada rakyat atas ihsan dan keprihatinan syarikat telekomunikasi memandangkan situasi COVID-19 di negara ini masih belum stabil, khususnya membantu pelajar sekolah kembali semula pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selepas Aidilfitri seperti diumumkan Kementerian Pendidikan baru-baru ini. Kuota harian 1 GB percuma adalah tambahan kepada pakej langganan data sedia ada dan boleh digunakan untuk mengakses platform sidang video serta menguruskan bahan-bahan pengajaran menerusi email sepanjang hari tanpa sekatan waktu. Bagaimanapun, ia tidak terpakai untuk melayari media sosial, penstreaman video, penstreaman muzik dan permainan dalam talian. Sementara itu, YTL Communication Sdn Bhd juga terus menyokong sistem pendidikan dengan melanjutkan inisiatif Learn From Home sehingga 30 September 2021 dan turut merangkumi penuntut institusi pengajian tinggi. Inisiatif seperti Jalinan Digital Negara, Jendela dan Pelan Tindakan My Digital akan digerakkan untuk memastikan agenda pembangunan yang berteraskan digitalisasi dilaksanakan secara inklusif tanpa ada golongan yang terpinggir. Inovasi yang dihasil pensyarah dan mahasiswa menjadi bukti ilmu yang dipelajari mampu dimanfaatkan dalam kalangan masyarakat. Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM mengambil inisiatif Universiti untuk Masyarakat bergabung pelbagai kepakaran yang ada bagi membantu golongan yang memerlukan. Mereka akan turun padang bagi memberi bimbingan dan bantuan tidak kira secara individu ataupun penduduk kampung. Antara bantuan diberikan penyelesaian terhadap masalah air yang dihadapi penduduk di kampung lama orang asli Kangkar Senanggar di Parit Sulong ini. Penduduk berdepan masalah itu sejak 2019 lagi sebelum terbinanya 2 telaga tiup dan sistem rawatan air yang dibangunkan UTHM. Usaha itu membabitkan 70 orang pelajar termasuk pensyarah dari Pusat Kajian Tanah Lembut Fakulti Teknologi Kejuruteraan Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar serta Fakulti Sains dan Teknologi. Yang pihak UTHM ni saya mengucapkan ribuan terima kasihlah atas mungkin selain daripada kampung ni dijadikan pusat kajian, maksudnya pelajar-pelajar dia mengenai air, jadi atas mungkin ada setengah doktor kita ni yang ataupun profesor-profesor yang dia buat kajian kat sini, dia ambil kesempatan cuba sumbangkan untuk membuat 1 atau 2 tiup well di kampung kami. Sementara itu, bantuan sumber kepakaran turut digerakkan bagi membantu seorang warga emas OKU Penglihatan kaum Meng Sun 60 tahun yang menternak burung puyuh di Seri Gading, Batu Pahat. Sebenarnya inilah inisiatif di bawah kementerian juga, dipanggil Universiti untuk Society lah, University for Society U4S. Memang kita memang ingin memberi bantuan dalam bentuk inilah dalam bentuk apa tu. Satu, kita akan tengok sisa-sisa najis apa yang kita boleh guna semula, sama ada kita buat baja ke, kita akan cuba guna semula ataupun kita cuba bantu dari segi ni lah, dari segi dia punya apa tu untuk buat semula dia punya barang bayam ni lah. Di UTHM pun kita pun ada pakar juga untuk buat control system untuk apa tu untuk puyuh ni kan. Itu kita akan cubalah, kita akan buka kepada mana pendidik kita yang mampu boleh menolong asuh ni, kita akan cuba bantulah. Meskipun negara berdepan pandemik COVID-19, rutin harian tetap diteruskan dengan syarat norma baharu menjadi keutamaan. Ini termasuk bagi sebarang penganjuran membabitkan orang ramai dan tidak terkecuali Syok Fest Karnival Ramadan tahun ini yang dilaksanakan berlandaskan SOP yang ditetapkan. Akur tidak semeriah dahulu, berniaga bersyukur seadanya.
Diadakan di tempat letak kereta B, Stadium Bukit Jalil, penganjuran Shock Fest Carnival Ramadan 2021 ini berlangsung dengan SOP yang ketat. Tinjauan saya sekitar jam 4.30 petang semalam, suasana agak sunyi. Peniaga dilihat mula membuka kemah mereka. Difahamkan waktu ini bukan waktu puncak. Orang ramai mula memenuhi pekarangan tempat letak kereta sekitar jam 5.30 petang. Apapun pengunjung yang hadir berasa lega dengan pelaksanaan SOP yang diterapkan membuatkan mereka rasa selesa dan selamat. Jualan macam ni memang baguslah kan. Lepas tu dititik beratkan dengan SOP. Cuma saya rasa mungkin sebab suasana dalam PKP ni mungkin pengunjung kuranglah kan. Itu je lah. Makanan saya tengok ada pelbagai makanan. So maksudnya pengunjung ada berbagai pilihan lah untuk dipilih untuk buat berbuka puasa. Alhamdulillah so far pengunjung bila dapat pergi Bazar Ramadan tahun ni, so far kita dapat sambutan yang baik lah. So tak ada masalah kalau kat mana-mana pun, so far kat sini kat Bukit Jalil pun kita dapat sambutan yang memerangsangkan. Lebih 200 vendor mengambil bahagian dalam karnival ini. Selain menjual aneka juadah, festival ini turut menganjurkan bundle expo. Menurut penganjurnya, Joshua Wong, pihaknya menyediakan pelbagai kemudahan untuk pengunjung seperti surau, tandas bergerak dan meja makan. Selain menempatkan beberapa orang pengawal bagi menjaga SOP. Kita ini kali kita event kita paling jaga punya ialah itu SOP punya part. So ini kali kita akan pakai professional punya security bagi jaga semua SOP punya tempat. Macam entrance kita sudah set ada 2 entrance sini, 2 exit sini. So lepas tu yang dalam event punya walkway kita pun pecahkan banyak walkway bagi orang dia takkan kumpul dekat satu tempat. So orang akan split. So orang ada kita punya security pun ada dalam jaga semua distance lah. Untuk ibu bapa pula, untuk matematik ini pastikan kita sentiasa memberi rangsangan. Terutama kita berikan barang-barang yang boleh dipegang, barang-barang maujud. Lepas tu kita tingkatkan sikit kepada bergambar dan sekiranya anak kita menguasai, bolehlah kita pada yang abstrak. Okey. Dan yang paling penting ibu bapa untuk matematik cuba kaitkan dengan persekitaran mereka. Mereka nampakkan matematik dalam kehidupan mereka agar konsep-konsep yang ada dapat difahami dengan lebih baik. China menyingkap era baharu dalam misi pembinaan stesen angkasa lepas selepas satu model teras yang dibawa roket Long March 5B berjaya dilancarkan dari pusat pelancaran. Kejayaan itu menandakan bermulanya fasa ketiga program menempatkan manusia di angkasa lepas menerusi strategi 3 fasa yang diperkenalkan negara itu sejak 1992. Dengan panjang 16.6 meter dan berat berlepas sehingga 22.5 tan, modul Tianhe berdiameter hingga 4.2 meter itu bakal berfungsi sebagai hub pengurusan dan kawalan stesen angkasa lepas. Model itu membolehkan 3 angkasawan tinggal lebih lama di samping menyokong eksperimen saintifik serta ujian teknologi untuk dilakukan di dalam dan luar modul. Difahamkan pada tahun ini dan tahun depan, China akan terus melaksanakan misi pelancaran membabitkan modul stesen angkasa lepas, kapal angkasa, kargo dan kapal angkasa membawa manusia sehingga stesen berkenaan siap pada 2022. Di Chile, penemuan fosil haiwan yang dilihat seperti skunk yang ditemui di kawasan berbukit di Patagonia merupakan bukti terbaru bahawa mamalia sebenarnya telah wujud di Amerika Selatan lebih lama daripada yang disangka. Penemuan fosil oleh sepasukan saintis itu melibatkan tulang rahang dengan 5 gigi yang ditemukan di Taman Negara Torres del Paine. Hasil kajian dan penelitian mendapati mamalia itu wujud antara 72 hingga 74 juta tahun lalu sewaktu zaman batu kapur dan terletak di bawah kategori haiwan herbivore.
Tahun lalu, pasukan sama pernah menjumpai fosil gigi seekor haiwan mamalia seolah-olah seperti tikus yang dikenali sebagai Megalodon di kawasan sama. Bagaimanapun, kajian mendapati ia hidup antara 38 hingga 46 juta tahun lalu. Buat pertama kalinya, syarikat lelongan terkemuka dunia Sotheby's akan membuat lelongan kasut sukan. 13 kasut yang bakal dilelong termasuk milik bekas bintang sukan NBA Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, Stephen Curry dan Scottie Pippen. Tumpuan utama bukan calang-calang kasut yang akan ditampilkan, tetapi kasut milik legenda bola keranjang Michael Jordan yang dipakai pada tahun 1984 hingga 1985. Kasut bersaiz 13 ini direka oleh pengarah kreatif Nike iaitu Peter Moore. Ia dijangka akan dibida mencecah harga melebihi $100,000 pada sesi lelongan bulan depan. Tahun lalu, sepasang kasut dengan tanda tangan bintang legenda itu telah dijual pada harga $560,000. Defense mekanisme ini ataupun helah bela diri ini adalah sesuatu yang semula jadi, yang memang ada di dalam setiap manusia untuk nak mempertahankan. Cuma bagaimana seseorang itu melahirkan helah bela diri dia. Okey, jadi ada beberapa kategori. Kategori yang paling baik sekali, nombor satu adalah terima hakikat. Banyak pelajar-pelajar ataupun individu ataupun saya sebenarnya orang tua, apabila kita menghadapi situasi kita ditekan, kita dihentak, kita dihina, kita diejek ataupun diusik, ego kita, maka kita terima hakikat. Okey, kita redha. Barangkali kita akan tengok apa kesalahan kita. Kita cuba nak sedar, kita cuba nak tahu dan kita cuba nak faham. Dan apabila kita faham, kita dapat terima hakikat. Sukan. Tiada keperluan untuk menubuhkan Persatuan Sepak Takraw Kebangsaan yang baharu. Itu tegas Pesuruhjaya Sukan susulan desas-desus usaha yang dilakukan penggiat sukan susulan pengantungan sementara Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM oleh Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Secara rasional, tak ada keperluan pun nak tubuh persatuan baru. Manakan PSM masih lagi sah sebagai badan sukan yang mendaftar bawah Akta Sukan lah. Jelas Ibrahim Yusof lagi, sekiranya ahli gabungan PSM sendiri yang menentukan hala tuju untuk menukar atau membubarkan kepimpinan, persatuan baharu boleh ditubuhkan selepas pembubaran dilakukan. Pesuruhjaya Sukan akan bertemu PSM minggu depan bagi membincangkan beberapa perkara yang melanda persatuan itu kebelakangan ini. Ibrahim berharap akan ada jalan penyelesaian terbaik nanti. Nasib berbeza dua kelab Liga Perdana Inggeris, Manchester United dan Arsenal pada separuh akhir pertama Liga Eropah awal pagi tadi. United hampir pasti ke perlawanan akhir apabila menang besar ke atas Roma. Arsenal pula tewas kepada Villarreal di arena lawan. United menampilkan aksi luar biasa membelasah Roma 6-2 di Old Trafford. Arsenal meskipun tumpah 1-2 di gelanggang lawan dilihat masih berpeluang bangkit pada aksi di tempat sendiri nanti. 6 gol yang dicipta United bagai memberi petanda awal skor kendalian Ula Guna Suca sudah sebelah kaki ke pentas final. Meskipun ketinggalan 2-1 menerusi penalti Lorenzo Pellegrini dan Edin Zico, jentera serangan United yang ditunjangi Bruno Fernandes dan Edison Cavani paling cemerlang apabila masing-masing berjaya meledak 2 gol sambil dibantu 1 gol daripada Paul Pogba dan pemain gantian Mason Greenwood. Kedua-dua pasukan akan sekali lagi bertarung pada aksi separuh akhir kedua 7 Mei nanti. Yang pasti United tetap waspada dengan sebarang kemungkinan yang dicetus Roma di Rome. Dalam pada itu, Arsenal masih memiliki peluang ke pentas final sekalipun tewas 1-2 kepada Villarreal di tempat lawan. Arsenal sekurang-kurangnya lega membawa pulang 1 gol hasil sepakan penalti Nicolas Pepe pada minit ke-73. Selepas dibolosi 2 gol awal Manuel Trigueros dan Raul Albiol pada babak pertama. Seni mempertahankan diri Mesir purba tahtib yang terkenal sejak 5,000 tahun lalu mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Halifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.